Kertas Pandora yang digeruni. Kertas Pandora atau Pandora Papers merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada tahun 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia termasuk Presiden, Perdana Menteri, bilioner dan ahli perniagaan terkemuka. Susulan siasatan dan pendedahan demi pendedahan bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur yang dikatakan milik keluarga bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Notis penyitaan bangunan setinggi 60 tingkat itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandatangani Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Gharib. Ia ditujukan kepada pendaftar hak milik pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Daim sebelum ini dilaporkan antara yang turut disiasat SPRM berkait transaksi korporat yang bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat keuangan luar pesisir. Susulan itu, SPRM pada Jun lalu membekukan akaun bank yang berjumlah lebih 39 juta ringgit, antara lain membabitkan milik bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Pembekuan itu membabitkan 162 akaun bank, merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata siasatan itu bertumpu pada Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung kesalahan salah guna kuasa untuk mendapat suapan dan kesalahan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4-1 Amla TF PUA 2001. Bagaimanapun tiada sebarang maklumat dinyatakan SPRM mengenai punca bagaimana milik keluarga Daim itu disita sebagai harta tak alih pada Isnin lalu mengikut Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009. Susulan notis itu sebarang urusan mengenai Menara Ilham adalah dilarang. Bahawa terdapat harta tak alih seperti dalam jadual adalah hal perkara suatu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Dengan ini mengeluarkan notis kepada kamu supaya menyita harta tak alih seperti dalam jadual tersebut dan melarang segala urusan tentang harta tak alih itu. Kamu hendaklah serta-merta mencatatkan terma notis ini pada dokumen hak milik yang berkenaan dengan harta tak alih itu dalam daftar di pejabat kamu, katanya dipetik Berita Harian. Menara Ilham difahamkan mempunyai ketinggian 274 meter, merangkumi hotel 4 bintang, pejabat rasmi, galeri, medan selera serta kedai cenderamata, manakala sebanyak 33 tingkat aras untuk kegunaan pejabat dan selebihnya adalah apartmen. Ia siap dibina pada tahun 2015, juga dikenali sebagai Menara IB, singkatan kepada Ilham Baru. Menurut notis SPRM, agensi pencegah rasuah itu merampas menara itu selepas mendapati kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Notis tersebut disiarkan dalam iklan bertarikh 18 Disember oleh SPRM dalam media tempatan. Sementara itu, Channel News Asia CNA yang berpangkalan di Singapura memetik Eksekutif Keuangan yang rapat dengan Daim sebagai berkata bahawa rampasan itu dilakukan selepas keengganan Daim untuk menyerahkan petisyen SPRM untuk mengisytiharkan pegangan keuangannya dan keluarga. CNA mendakwa Daim memberitahu pegawai SPRM bahawa beliau tidak ada kaitan dengan perjanjian Renung UEM dan pada awal Disember, bekas Menteri Keuangan itu diberitahu SPRM bahawa beliau tidak akan menerima sebarang lanjutan lagi. Daim melaporkan bahawa perjanjian yang melibatkan UEM memperoleh 33% kepentingan dalam Renung adalah semata-mata transaksi korporat antara syarikat yang ditadbir oleh pengurusan, lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing. Menara Ilham dibina dengan anggaran kos $580 juta Amerika bersamaan 2.7 bilion ringgit, terletak di kawasan komersial dan hartanah kediaman bertingkat tinggi di sekitar KLCC. Pada Mei tahun ini, SPRM berkata ia sedang mengumpul maklumat
maklumat membabitkan dakwaan penyelewengan 2.3 bilion ringgit oleh seorang bekas menteri dan ahli perniagaan. Ternyata pendedahan kertas Pandora kini menjadi sesuatu yang amat ditakuti dan digeruni golongan elit dan ahli politik serta ahli perniagaan yang kini tidak senang duduk. Namun begitu, berani kerana benar biarpun jika angin tiada, masakan pokok bergoyang.